Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya perkenalkan diri sebentar. Saya Bishop Antoni Manurung yang sekarang menjadi pimpinan Gereja Metodis Indonesia di Konferensi Tahunan Wilayah 1. 首先，还没讲到之前，我要先自我介绍，我是卫理公会地教区的会督Antoni Manurung会督。 Kami bersama-sama hadir beribadah dengan keluarga. Bisa berdiri mungkin Ibu Bishop. 除了我自己呢，我还带我的家人。 Kami senang boleh hadir di tengah-tengah kita semua. Semoga ibadah kita menjadi pujian bagi Tuhan dan mendatangkan berkat kepada kita semua. 我很开心今天可以在大家的中间，愿一切荣耀都归给神。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. 我们还没听到之前，一起来低头祷告。 Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan di hari yang sangat baik ini, boleh bersama-sama di rumah Tuhan ini, bukan sebuah kebetulan tetapi karena rancangan Tuhan, dan berkat Tuhan yang selalu baik mempersekutukan kami. Kami sudah memuji Tuhan, biarlah ibadah ini seluruhnya menjadi persembahan yang baik, menjadi hormat bagi nama Tuhan. Ini waktunya bagi kami untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu. Hamba memohon supaya roh Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, menolong kami semua untuk mengerti apa yang menjadi maksud hati Tuhan kepada kami lewat firman-Mu, untuk boleh kami hidupi dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， saya akan membaca teks firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah kita pada minggu ini dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 19. 成为今天早上的神的话语，我会读彼得前书1章15到19节。 Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子，直到你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，
乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、玷污的羔羊之血。 Tema kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara adalah the loving and holy God, kasih dan kekudusan Allah. 今天早上的主题是慈爱圣洁的神。 Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya yang dipilih sekaligus para pendatang yang tersebar di beberapa daerah. 彼得呢，把这封信写给那被拣选的一些的信徒，同时呢，他们也分散到各地区。 Mereka ada di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Britania seperti yang ditulis dalam 1 Petrus ayat pasal pertama ayat yang pertama. 在彼得前书1章1节里面，这些分布到不同地区的有本都、加拉太、加帕多加、亚细亚，还有庇推尼一带。 Orang-orang percaya yang tersebar di beberapa daerah ini merupakan komunitas Kristen yang hidup sebagai minoritas. 那这些分布在不同地区的这个信徒呢，他们是少数身份的生活在基督徒的一些的群组。 Dan sebagai pendatang mereka harus beradaptasi dan dalam proses itu mereka menghadapi berbagai pencobaan. 那他们呢，是因为外来者的，所以他们要面对各种的一些的试探。 Mereka juga diperhadapkan dengan berbagai tekanan, kesulitan, dan juga penderitaan. 他们也要面对种种的一些压力、困难，甚至一些的苦难。 Sebagai seorang pendatang dalam mempertahankan keimanan mereka, mereka juga menghadapi berbagai penentangan. 那是因为他们是外来者呢，他们也要遭遇到的一些的反对。 Bahkan sering menjadi sasaran ujaran kebencian, 甚至呢成为那个一些仇恨的一个对象， sering juga mengalami berbagai tuduhan. 还有一些的不必要的一些的指责。 Kalau ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, mereka biasanya sering dituduh sebagai pelakunya. 通常呢，如果在社会发生一些的事情呢，他们是会被指责的，是被推出去当了一个代罪羔羊。 Mereka menghadapi berbagai cobaan dan masa-masa yang kritis dan tidak mudah bagi mereka. 那他们要面对种种的一些的试探以及艰难的一些时刻。 Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6, Petrus mengingatkan kepada mereka, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. 在彼得前书1章6节里面，这里写到，因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中，暂时的一个忧愁。 Jadi mereka bukanlah orang-orang yang sedang survive dan sedang bersuka cita. 所以呢，他们不是安逸的在这生活， Mereka diperhadapkan dengan kompleksitas persoalan dan kesulitan, bahkan pergumulan dan penderitaan. 但是呢，他们是要面对种种的一切的压力以及挑战。 Dalam konteks seperti itulah Petrus menulis surat 1 Petrus pasal yang pertama termasuk yang kita bacakan tadi kepada mereka. 就是因为这个的背景之下呢，彼得就是写了刚才我们所读到的那个经文。 Petrus ingin meneguhkan iman mereka dan menggembalakan komunitas Kristen pada saat itu supaya mereka kuat dan mereka mempunyai standar atau pegangan apa yang harus mereka lakukan dalam menjalani kehidupan mereka. 彼得呢，就是在这个情况之下呢，他要兼顾那些信徒的一个信心，并且要牧养这一群的基督徒的那个群体，并且呢，在那时候使他们可以站立得住，并且可以回应神。 Dari nats yang kita baca tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 刚才我们所读到的那一段经文里面，
Petrus menyampaikan beberapa hal penting kepada komunitas Kristen yang tersebar di beberapa daerah itu. 彼得呢，对这些分散各地区的那个信徒们呢，说了几个重点。Yang pertama, supaya mereka menjadi kudus dalam seluruh kehidupan. 第一点呢，就是要他们在一切所行的事上要圣洁。 Secara harafiah, kata kudus dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata hagios. 从字面上来看的话呢，圣洁这个词呢是希腊文的那个 hagios， yang memiliki arti dipisahkan atau dikhususkan untuk tujuan yang suci dan mulia. 那它的意思呢是被分别出来的，或者是特别保留用来圣洁并且崇高的一个目的。 Tetapi kekudusan tidak hanya berbicara tentang moralitas yang tinggi. 但是呢，这个的圣洁的不是说到崇高的一个品格而已， Tetapi juga berbicara tentang status dan bagaimana tujuan kehidupan kita jalani di dunia ini. 这个也说到我们在这个世界上的我们的身份是什么，并且我们活的目的是何在。 Di sana kita dipanggil menjadi umat yang berbeda. 在这里呢，我们被呼召成为不一样的一个信徒。 Hidup tidak menurut standar dunia ini, tetapi hidup sesuai dengan standar dan kehendak Tuhan. 我们生活呢，我们的生命不是按照世俗的一个标准，而是按照神旨意的一个准则。 Dalam teks yang kita baca tadi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sangat jelas ditegaskan 刚才我们所读到的经文，很明显的有一个强调的， bahwa menjadi kudus yang dimaksud berlangsung di dalam seluruh kehidupan. 在圣洁里面所探讨的事情呢，它是贯穿我们整个的一个生命。 Itu artinya bahwa panggilan menjadi kudus tidak dimaksudkan hanya pada aspek dan masa atau keadaan tertentu saja. 所以呢，我们被呼召成为圣洁，不是在某一些方面，或者是某一段时期而已， Tetapi mencakup dan melingkupi seluruh kehidupan kita. 而是呢，涵盖了我们的生命。 Meliputi seluruh area kehidupan kita dimanapun dan dalam keadaan bagaimanapun. 不管是在任何的这个情况之下呢，都是要活出来的。 Mencakup bagaimana hal yang berhubungan dengan pribadi kita. 包括我们个人的生活， Berhubungan dengan pekerjaan kita. 跟我们的工作， Pelayanan dan bagaimana kita memperlakukan orang lain di dalam kehidupan kita. 服饰，以及在我们日常生活如何对待他人，也是要注意的。 Jadi kekudusan yang dimaksud adalah kekudusan yang bersifat totalitas dan holistik dari seluruh kehidupan kita. 所以呢，这个的圣洁的是包括我们的整个人、整个的生命当中。 Kita tidak bisa mengatakan kita kudus di ruangan ini, tetapi setelah keluar dari ruangan ini kita menanggalkan itu semua. 我们不能说我们圣洁只是在这一个地方而已，离开这里，圣洁已经没了。 Kita tidak bisa mengatakan bahwa pemikiran dan hati kita adalah pemikiran dan hati yang kudus, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan hal yang demikian. 我们也不能说我们的圣洁只是在一个知识上而已，但是我们的行为呢是相反的。 Kekudusan yang dimaksud adalah kekudusan yang meliputi dan melingkupi seluruh totalitas aspek kehidupan kita. 这一个的圣洁的是包含着涵盖了我们的身心灵的一个生命。 Kekudusan seperti itu juga lah yang dimiliki oleh Tuhan dan yang memanggil kita untuk menjadi kudus. 那这个呢，也是我们所敬拜的神
他是圣洁的，我们被呼召也是要圣洁。 Dalam ayat yang ke-16, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. 第16节里面写到，你们应当圣洁，因为我是圣洁的。 Dengan demikian, secara sederhana Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 因此，简单的说， menjadi kudus berarti kita dipanggil untuk mencontoh dan menunjukkan, menghadirkan apa yang menjadi karakter dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. 所以呢，成为圣洁呢，是要透过我们的生命来彰显神的一个具体的一个旨意。 Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? 在我们的生活里面，怎么样是成为神的旨意呢？ Seluruhnya adalah kehendak yang mendatangkan kebaikan. Seluruhnya adalah kehendak yang mendatangkan kebaikan. 一切的行为呢，是带来善良的。 Saya pikir itulah juga yang menjadi tema di tahun di pelayanan kita ini. 这个也成为我们教会的一个目标。 Kebangunan, kesatuan, pelayanan, itu juga adalah kehendak Tuhan yang diminta, yang harus bagian yang kita lakukan. 那复兴合一以及服事，是我们生命的一部分。 Saudara yang dikasihi Tuhan, teologi metodis memahami 弟兄姐妹，卫理的神学，他们有个认同， bahwa kekudusan itu tidak saja hanya menyangkut personal diri kita sendiri. 圣洁的不仅是关乎我们个人的一个圣洁， Tetapi juga menyangkut kekudusan sosial. 也是关乎社会的一个圣洁。 Menjadi kudus tidak dipahami mengasingkan diri dan menyibukkan diri dengan ritual keagamaan untuk urusan diri sendiri. 成为圣洁的并不是透过宗教仪式呢，把自己与世隔绝， Tetapi juga adalah menghadirkan kebaikan, 而是呢也要带来善良的， mendatangkan kedamaian, 带来一个平安， memelihara dan mewujudkan persatuan, 然后也表现了一个合一， memikirkan kesejahteraan untuk semua, 想到他人的一个幸福， mengedepankan kedamaian. 唯一把和平放在优先。 Itulah sebagai karakter Tuhan dan bentuk kekudusan yang perlu untuk kita lakukan. 那这个呢，就是一个上帝的一个品格，并且是上帝旨意我们必须在生命当中彰显出来的。 Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi nasihat Petrus kepada mereka, 那彼得给的第二点的真理是， hidup dengan takut akan Tuhan. 要存着敬畏上帝的心而活。 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Petrus menegaskan bahwa sikap yang harus dimiliki dan dijalani sebagai wujud menjalani kehidupan dalam kekudusan adalah hidup dengan takut akan Tuhan. 彼得他强调说，作为活出圣洁生命的一种态度呢，就是存敬畏上帝的心而生活。 1 Petrus 1 ayat pasal yang pertama ayat 17, saya baca kepada kita. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 在彼得前书1章17节里面说到：“你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。”
Takut akan Tuhan bukan hanya dimaksudkan tentang supaya kita menjaga hidup kita jauh dari dosa. 敬畏上帝呢，不仅仅是指我们远离罪恶而已， Tetapi juga bagaimana kita memandang Allah dan membangun hubungan kita kepadanya. 更在乎的就是我们如何看待我们的上帝，以及如何跟神建立密切的一个关系。 Takut akan Tuhan bukan tentang ketakutan yang membuat kita lari dari Allah. 这个的敬畏呢，不是一个害怕而逃避神的一个的敬畏， Melainkan rasa takjub dan hormat yang mendalam dan sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. 而是一种对上帝深深的一个敬畏、深深的一个惊叹以及崇拜。 Takut akan Tuhan adalah sebuah sikap yang menyadarkan kita 那这个敬畏神的心呢，是一个态度来提醒我们， bahwa kita hidup di dunia ini adalah sebagai orang yang menumpang. 我们活在这个世界上呢，只是一个寄居者而已。 Kita bukan pemilik kehidupan di dunia ini, 我们不是在这个世界上拥有生命的主宰， tetapi kita adalah sebagai orang yang menumpang yang harus memberikan pertanggungjawaban kehidupan kita kepada sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Allah sendiri. 而是这个生命呢，不是真正属于我们自己，而是要向生命的主，就是上帝有一个交代。 Oleh karena itu harus menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak sang pemilik kehidupan itu, yaitu Tuhan Allah sendiri. 因此呢，我们应当要按照生命的主，就是耶稣基督的旨意而活的。 Salah satu yang menjadi kehendak Allah yang memanggil kita sebagai pemilik kehidupan itu adalah hidup yang takut akan Tuhan. 其中一个按照神旨意的其中一点呢，就是我们被呼召要活在圣洁里面。 Hidup yang tetap memilih setia dan memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. 我具体的一个表现就是我们要有一颗敬畏上帝的生活，并且要有持守忠心的一颗心。 Bapak, Bu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， Petrus menyampaikan hal ini kepada komunitas orang percaya yang seperti kita sebutkan di awal tadi. 彼得呢，他告诉那一群被拣选的，就是前面我们所说的那一群人， Mereka sedang menghadapi kesulitan dan berbagai pencobaan. 他们正在面临各种的一个压力、各种的一个困难、各种的一个试探、试炼。 Mereka sering mengalami penderitaan dan mendapatkan tuduhan. 他们常常被指责，他们在痛苦当中。 Mereka banyak mengalami hambatan dalam menghidupi keyakinan dan kepercayaan mereka. 因为他们的信仰受到了种种的一个拦阻， Sebuah situasi yang tidak mudah untuk tetap hidup takut dan setia kepada Tuhan. 在这个的情况之下，要有敬畏神的心是一件困难的事。 Sebuah keadaan yang sebenarnya sangat besar godaannya kepada mereka untuk lebih memilih takut kepada manusia atau penguasa yang ada pada saat itu di daerah mereka. 在这种的情况之下呢，他们是可以选择怕人，或者是当时的一个掌权者胜过于敬畏神。 Kalau memilih demi kenyamanan dan ketenangan kehidupan mereka, mungkin saja lebih besar peluangnya mereka lebih takut kepada para pemimpin, para penguasa yang ada di tengah-tengah sekitar mereka pada saat itu. 如果他们为了要求安逸的一个生活，他们可能可以选择去相信或者去惧怕当时的政治人物。 Tetapi sebagai seorang rasul dari Tuhan Yesus sendiri, 但是呢，来自上帝的一个使徒， Petrus meminta supaya komunitas orang yang percaya itu sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan tetap hidup takut dan setia kepada Tuhan.
彼得要这一群已经被拣选的信徒们，仍然要敬畏上帝。 Dan komitmen yang mereka miliki seperti itulah yang membuat benih Injil semakin bertumbuh dan berkembang di beberapa daerah yang kita sebutkan di awal yang tadi. 就是因为他们有这一颗为生的一个心，福音就是慢慢传遍天下。刚才我们所提到的那几个地区， Di mana kesetiaan umat boleh tetap ditunjukkan, disitulah benih dan pekabaran Injil boleh bertumbuh dan mengalami perkembangan. 哪里有信徒，福音就是从那里开始发芽生长。 Sejarah gereja sudah membuktikan hal itu, bahwa di mana kesetiaan umat tetap dipertahankan, di mana iman tetap dipertahankan, disitulah benih Injil dan kebenaran firman Tuhan dan gereja mengalami pertumbuhan. 我们可以看到他们这种的对神忠心耿耿的心，可以看到教会不断的发展起来。 Jadi salah satu rahasianya adalah setia dan takut akan Tuhan. 唯一的一个奥秘就是我们要有 Dan 敬畏神的心。 kesetiaan dan takut akan Tuhan adalah perwujudan hidup di dalam kekudusan. 那敬畏神以及忠心，就是一个圣洁的一个表现。 Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹，有一个问题， Apa dasar mengapa kita diminta supaya hidup di dalam kekudusan? 那什么根据呢？我们要被要求或者呼召，活在圣洁当中。 Dalam nats yang kita baca tadi, 刚才我们所读的一个经文， secara khusus ayat 18 sampai ayat 19, 特别是18、19节。 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。 Dasar utama mengapa kita diminta untuk hidup di dalam kekudusan adalah kasih yang daripada Tuhan. 我们被呼召，活在圣洁当中的一个很重要的一个基础，就是上帝的爱。 Kasih yang dibuktikan melalui karya penebusan yang sudah Tuhan lakukan. 这份爱呢，已经透过神的拯救的工作向我们显明了。 Penebusan yang tidak dilakukan melalui barang yang panas seperti emas dan perak. 这些的救赎呢，不是用能朽坏的东西，比如金银、珠宝等等， Tetapi dengan sesuatu yang sangat tidak bernilai harganya, yang sangat tinggi harganya, yaitu darah Yesus sendiri. 而是用极其宝贵的、无可估量的一个代价，也就是耶稣的宝血。 Kasihnya membuat Kristus menebus kita dari cara hidup yang sia-sia dengan darahnya sendiri. 因着上帝的这份爱呢，基督用他自己的血，把我们从那没有意义的生活方式救赎出来。 Dia mengorbankan dirinya sendiri dan mempersembahkan dirinya sendiri satu kali untuk selama-lamanya. 他牺牲了自己，并且一次献上自己，成为永远有效的一个祭。 Untuk memberikan kepastian, keselamatan, dan kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepadanya. 给相信他的人呢带来一个救赎，并且永恒的一个救恩。 Dengan kasihnya dan karya penebusan Tuhan Allah yang sangat besar itu, 面对上帝如此伟大的
爱以及他救赎的一个工作， maka kita diminta mensyukuri dan meresponnya dengan cara menjalani kehidupan ini di dalam kekudusan dan ketaatan kepadanya. 那我们就是应当存感恩的心，并且活出圣洁以及顺服上帝的一个生命来回应他。 Jadi dalam teologi kekristenan kita, 所以在我们的神学的一个生命里面， hidup melakukan kehendak Tuhan atau di dalam kekudusan itu 讨神喜悦，或者是活在圣洁里面， bukan dalam rangka sebagai investasi untuk mendapatkan anugerah keselamatan dan penebusan dari Tuhan Allah. 不是我们的一个投资，使我们可以从神那里得来救恩， Tetapi itu adalah sebagai sebuah respon, sebagai sebuah ucapan syukur, sebagai sesuatu yang harus kita lakukan karena Tuhan Allah yang sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya untuk memberikan keselamatan kepada kita. 而是呢，是我们对神一个感恩的一个回应，是因为不是我们爱神，而是神先爱我们的。 Tuhan Allah yang sudah lebih dahulu berinisiatif untuk memberikan keselamatan dan penebusan kepada kita yang percaya kepadanya. 神呢是赐给我们这些相信他的，他是主动的把这个救恩带来给我们的。 Dan oleh karena itulah kita diminta untuk menjalani kehidupan selama kita menumpang di dunia ini, hidup berkenan dan di dalam kekudusan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. 因此呢，我们是被要求的，我们还在这个世界上呢，只是一个寄居着，我们要有那个圣洁的一个生命。 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， hidup di dalam kekudusan bukan karena kita hebat. 生命圣洁的一个生命，不是因为我们有多了不起， Bukan karena kita kuat atau karena kita sudah sempurna. 不是因为我们刚强，也不是我们已经完全了， Tetapi karena kasih Tuhan sudah lebih dahulu menguduskan, menyempurnakan, dan menyelamatkan kehidupan kita. 而是呢，是因为神的爱已经洁净了我们，使我们成圣。 Karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih-Nya, kita sudah lebih dahulu meyakini kekudusan-Nya, maka karena itulah Tuhan meminta supaya kita menjalani hidup ini di dalam kekudusan dan berkenan kepada-Nya. 因为我们从神那里已经得到了这一个的圣洁，所以呢，神要我们在生命生活的每一天，要活出圣洁的一个生命。 Sebab kita semua sedang berada di dalam ketidaksempurnaan. 因为我们还活在不是完美完全的一个世界， Kita mempunyai banyak kekurangan. 我们很多种种的一个缺陷。 Tetapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena penyelamatan Tuhan, oleh karena penebusan dan jaminan keselamatan yang sudah kita terima daripada Tuhan, maka kita diminta menjalani hidup selama kita menumpang di dunia ini, hidup di dalam kekudusan yang berkenan kepada Tuhan. 因为我们从神那里得到了爱，得到了那份救恩，因此在我们的生命里面要活出圣洁。 Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， pada zaman sekarang ini sebagai orang yang percaya, 在我们现在活在这个现今的一个时代里面，成为一个信徒， kita juga tidak selalu hidup di dalam keadaan yang menyenangkan. 我们不会一帆风顺， Kita bisa juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. 我们会面对种种的一个挑战以及困难。 Sama seperti orang-orang yang menjadi subjek yang menerima surat dari Petrus yang kita bicarakan di awal tadi. 也就是很像刚才前面我们所知道的那个故事，就是那一群得到的彼得的那封信的一群人。 Ada banyak keadaan dan banyak hal yang sering juga diperhadapkan kepada kita, bahkan menguji kehidupan dan ketaatan kita kepada Tuhan. 在我们的生命旅程当中呢，我们也会受到种种的一个考验。
Keadaan yang sama juga diperhadapkan kepada kita dengan kemajuan zaman yang semakin berkembang sekarang ini. 我们也要面对时代的这个进步， Digitalisasi dalam segala aspek kehidupan 各个层面的一个数位化的一个迅速的发展， sangat berpotensi dan mempengaruhi standar kualitas kehidupan yang akan kita jalani. 那这个也会深深的影响我们一个生命的一个标准。 Memberikan pilihan jalan kehidupan yang bagaimana, menawarkan pilihan jalan kehidupan yang bagaimana yang akan kita lewati. 在我们的眼前呢，我们会要选择我们该度过的哪一种的生命， Bisa mempengaruhi standar kehidupan relasi kita dengan Tuhan. 它会影响我们跟神的一个关系。 Ada banyak hal yang diperhadapkan dan yang harus kita lewati sebagai orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. 我们身为信徒呢，要面对这件事情。 Melalui nats khotbah minggu kita pada minggu ini kita diingatkan. 透过今天早上神的话， Yang pertama untuk boleh selalu menjalani seluruh kehidupan di dalam kekudusan yang berkenan kepada Tuhan. 第一点呢，就是在任何各个生命的生活的层面上，我们要圣洁。 Membuktikan buah iman kepercayaan kita di tengah-tengah kehidupan kita setiap saat. 在每一天的生活里面，我们要活出神的一个见证， Menunjukkan kesaksian iman di dalam kehidupan kita setiap saat sehingga orang melihat ada Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. 好叫别人可以看到我们的生命，神是在当中的。 Membuktikan ritual keagamaan kita terwujud di dalam kehidupan kita yang nyata setiap saat. 在宗教的一些的礼仪呢，也可以呈现，每一天呈现在我们的生活里面。 Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, lewat teks firman Tuhan ini kita diingatkan. 那第二点呢，我们被提醒到， Seperti orang-orang yang menjadi penerima surat Petrus ini, kita tetap diminta untuk tetap setia dan takut akan Tuhan. 我们被要求要忠心，保持忠心的心，并且敬畏神的心。 Sebagai seorang penumpang di dunia ini, seperti yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca tadi, 就很像在我们所读的经文里面，我们只是一个寄居者。 kita tak seorang pun tahu kita kapan akan check out dari dunia yang kita tumpangi ini. 我们不晓得什么时候会离开这个世界。 Sekarang kita masih dalam proses check in dan menikmati serta mensyukuri ada banyak situasi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. 我们现在还能享受神所赐下的恩典， Tetapi firman Tuhan tadi jelas mengatakan bahwa kita adalah orang yang menumpang yang akan check out dari dunia ini. 但是呢，经文里面告诉我们，总有一天我们会离开，因为我们在这里只是一个寄居者。 Dalam proses dan sebagai status seperti itu, kita tentu diperhadapkan dengan banyak hal sesuai dengan instrumen dan yang ditawarkan oleh dunia ini. 在这个的情况之下呢，我们要面对世界上给我们的种种的一个选择。 Petrus meminta kepada kita lewat firman Tuhan pada minggu hari ini 那彼得透过今天早上的神的话语， untuk boleh tetap setia dan takut akan Tuhan sebagai pemilik kehidupan yang kita jalani sekarang ini. 要对神忠心，并且要活得圣洁。 Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹， semua itu yang kita lakukan adalah respon kreatif ucapan syukur kita. Karena Tuhan yang sudah lebih dahulu memberikan keselamatan dan penebusan di dalam kehidupan kita. 这一切呢，都是我们对上帝的一个爱，以及他在我们的生命中所成就的一个救赎工作，并且工作的回应，以及我们的感恩。
sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, 我们这一群是被拣选的，并且神拯救的人， sebagai orang-orang yang sudah mempunyai jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal atas penebusan dan darah dari Yesus Kristus. 透过耶稣基督的宝血，我们已经得到了永恒的生命的一群人。 Tuhan meminta dan memanggil kita semua untuk hidup di dalam kekudusan dan karakter serta kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. 我们被呼召要有圣洁一个生命，并且活着按照神的心意。 Tuhan meminta kita untuk menghadirkan karakter, gambaran, dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. 神要我们在生命里面活出神的一个形象。 Apakah itu di dalam rumah kita sendiri, 可能在我们的家庭里面， di dalam kantor pekerjaan masyarakat di mana kita berada, 在我们的工作职场里面， termasuk di dalam gereja kita juga sendiri. 包括在教会里头， Kita ingin menghadirkan kehendak dan karakter Tuhan Allah itu sendiri. 我们要活出神的品格、神的形象。 Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya. 愿神帮助我们实践活出神的话语。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama dalam ibadah ini. Kami sangat bersyukur boleh belajar dari saudara-saudara seiman kami yang menjadi penerima surat Petrus. Ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai keadaan yang tidak mudah, tetapi mereka diminta untuk boleh tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, menghadirkan karakter dan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Hidup dalam takut dan setia kepada Tuhan sebagai sebuah respon kreatif mereka atas karya penebusan dan darah Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan orang yang percaya. Bapa di sorga, kami memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan supaya dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sekarang ini, ketika kami masih menumpang dan berada menjalani hidup ini, berikanlah kami kekuatan supaya kami boleh melakukan dan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Boleh tetap setia dan takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Boleh tetap setia dengan iman kepercayaan kami. Dan semuanya itu karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan keselamatan, penebusan anugerah penyelamatan kepada kami. Kami mohon pertolongan-Mu, karena kami adalah orang yang tidak sempurna, sangat rapuh dan banyak di dalam dosa. Kekuatan, pertolongan, dan roh Tuhan kiranya memampukan kami hidup berkenan di dalam kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.